لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini kita masih lagi diberi kesempatan dan keizinan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama berada di sini. Dan insya-Allah malam ini kita akan bergerak kepada satu lagi figure ataupun personality di kalangan nabi-nabi ataupun rasul-rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kalau bulan sebelum ini kita membicarakan tentang Nabi Allah Nuh alaihi salam, dan insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung kepada Nabi, Rasul dan utusan yang seterusnya, yaitu merujuk kepada Nabi Allah Hud alaihi salam. Malam ni kita nak bercerita, malam ni kita nak berkuliah, kita nak berceramah tentang Nabi Allah Hud alaihi salam. Kalau kita lihat kepada fakta-fakta sejarah, sama ada kita mengambil perkiraannya dari sudut dasar ataupun asas kita, iaitu rujukan kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Seterusnya mengambil perkiraan daripada kitab-kitab sebelum ini, sama ada Taurat ataupun Injil, dan juga kitab-kitab sejarah yang dihasilkan oleh ulama-ulama besar Islam, cendekiawan-cendekiawan besar Islam, untuk dapat kita memaparkan satu kerangka ataupun framework yang lebih luas lagi tentang kisah-kisah dan sejarah-sejarah, terutamanya para nabi dan para rasul. Nabi Hud alaihi salam adalah nabi mengikut urutan adalah yang keempat, sebagaimana banyak kisah-kisah Hud dinyatakan secara jelas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Nabi Hud alaihi salam kalau ikut nasab, salasilah ataupun keturunan, beliau adalah Hud bin Abdullah bin Rabah bin Al-Khulud bin Ad, yang mana Ad ini terkenal ataupun sinonim dengan satu panggilan kepada kaum, iaitu kaum Nabi Hud alaihi salam. Ad bin Ash. Selain daripada Ash, ada juga nama lain iaitu Aux. Ash ataupun Aux bin Iram ataupun Aram bin Sam bin Nuh alaihi salam. Ini bermaksud salasilah ataupun jalur keturunan Nabi Allah Hud alaihi salam sampai sanad dia, sampai salasilah dia kepada Nabi sebelum ini, iaitu Nabi Hud alaihi salam. Dan kalau kita nak memperpanjangkan kembali ataupun nak mengingati kembali, Nuh alaihi salam bin Lami', Lami' bin Metushaleh bin Idris alaihi salam, Idris bin Yarid,
Yarid bin Mahlil, Mahlil bin Qainan, Qainan bin Anush, Anush bin Shis, Shis bin Adam alaihi salam. Apapun malam ini salah silah kita hanya ambil sampai kepada Nabi Allah Nuh. Kalau kurang pasti atau kurang terang, saya cuba ulang sekali lagi. Hud bin Abdullah, Abdullah bin Rabah, Rabah bin Al-Khulud, Al-Khulud bin Ad, Ad bin Ash ataupun Au bin Aram ataupun Iram, Iram bin Sam, Sam bin Nuh. Perkiraan period ataupun jangka waktu hayat kehidupan Nabi Allah Nuh ialah di antara tahun 2450 hingga 2320 sebelum Masihi. 2450 hingga 2320 sebelum Masihi mengikut perkiraan ahli-ahli sejarah. Dan ini mendatangkan satu maklumat ataupun informasi kepada kita, Nabi Nuh hidup sekitar usia dia sampai 130 tahun. 130 tahun. Dan Nabi Nuh alaihi salam ini diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada satu kaum yang diberi namanya oleh Allah dalam Al-Quran sebagai kaum yang bernama Ad. Ad ini mendiami satu kawasan, Ad ini mendiami satu lembah yang dinamakan sebagai Al-Ahqaf. Dalam Al-Quran ada satu surah nama surah Al-Ahqaf. Baik, itu nama lembah yang didiami oleh umat-umat Nabi Allah Hud alaihi salam, iaitu kaum Ad. Nabi Hud sendiri wafat di sebelah timur Hadramaut. Di mana Hadramaut sekarang? Hadramaut sekarang berada dalam wilayah negara Yaman. Kalau kita berkesempatan, ada peluang, rezeki yang diberikan oleh Allah, berkunjunglah ke negara Yaman. Di sana ada satu daerah yang bernama Hadramaut. Di sebelah timurnya, di situnya ada makam ataupun perkuburan Nabi Allah Hud alaihi salam. Baik, sebelum kita pergi lebih jauh tentang Nabi Allah Hud, saya ingin mengembalikan semula ingatan kita kepada sejarah yang lebih lama dan lebih lampau, terutama untuk dikaitkan Nabi Allah Hud ini dengan sejarah besar kemunculan bangsa-bangsa Arab. Kalau kita tengok Jazirah Arab yang kita panggil dalam bahasa Melayu sebagai Kepulauan Arab, Jazirah Arab ini memang luas terbentang. Walaupun peratusan yang besar, Jazirah Arab ini diliputi oleh sebahagian besar padang pasir, bukit-bukit dan gunung-gunung yang berbatu. Adalah suatu kawasan yang kita kira sebagai didiami oleh manusia-manusia yang mempunyai hati yang cekal, manusia-manusia yang mempunyai semangat wajah yang tinggi. Kalau ikut perkiraan keluasan yang telah direkodkan oleh ulama-ulama terdahulu tentang Jazirah Arab ini, keluasan sebenar yang pernah direkod ialah luas dia 1.100.000 batu persegi. 1.100.000 batu persegi. Ini bersamaan dengan 126.000 farsakh, dan dia juga bersamaan dengan 3.156.558 kilometer persegi. Baik, pertama, kalau kita nak ambil keluasan dia mengikut perkiraan batu, 1.100.000 batu. Kalau nak ambil ikut kiraan farsakh, 126.000 farsakh. Kalau nak ambil kiraan kilometer, 3.156.558 kilometer. Kalau sebut batu, kita sentiasa pernah dengar. Kalau sebut kilometer, kita pun pernah dengar. Tapi pernah tak dengar keluasan tentang farsakh. Farsakh kiraan yang paling mudah, satu farsakh bersamaan dengan 8 kilometer kita sekarang.
Satu farsah bersamaan dengan 8 kilometer. Dan di dalam keluasan tanah Jazirah Arab ini, 1/3 keluasan dia memang banyak dipenuhi oleh padang-padang pasir dan gunung-gunung serta batu-batu yang besar. Dan pernah juga direkodkan dalam fakta sejarah, sekian banyak bukit-bukit dan gunung yang terdapat di Jazirah Arab, antara yang paling besar dan paling tinggi dinamakan sebagai Jabal As-Sarat. Nama dia Bukit As-Sarat. Hak ni pernah direkodkan ditemui yang paling besar dan paling tinggi. Manakala padang pasir yang paling terkenal dinamakan sebagai Ar-Rub'ul Khali ataupun juga disebut Ar-Rabi'ul Khali. Sekarang kita perlu lihat apakah wilayah-wilayah yang ada, apakah wilayah-wilayah yang wujud sejak zaman dahulu kala yang mendiami permukaan padang pasir Jazirah Arab ini. Dalam fakta sejarah mengikut kitab-kitab yang dikemukakan oleh cendekiawan-cendekiawan Islam, Jazirah Arab dahulu terbahagi kepada 8 wilayah yang besar. 8 wilayah yang besar. Wilayah yang pertama dinamakan sebagai Hijaz. Wilayah pertama dinamakan sebagai Hijaz. Manakala wilayah yang kedua dinamakan sebagai Yaman. Yaman. Yang ketiga dinamakan sebagai Hadramaut. Wilayah Hadramaut. Walaupun hari ini Hadramaut dah masuk dalam wilayah negara Yaman. Yang keempat ialah satu wilayah yang bernama Muhrah. Muhrah. Yang kelima ialah wilayah yang bernama Oman. Hari ini pun masih wujud lagi satu negara yang dinamakan sebagai Oman yang menjadi jiran sempadan geografi bagi negara Yaman. Yang keenam ialah Al-Hasab. Al-Hasab. Yang ketujuh ialah An-Najat. Najat yang sebagaimana berkaitan dengan hadis Rasulullah yang mengatakan bahawa nanti di kota Najas ini akan muncul dua tanduk syaitan. Rasulullah pernah sebut tentang suatu tempat yang bernama Najat. Manakala yang terakhir ialah wilayah Al-Ahqaf. Wilayah terakhir daripada 8 wilayah Jazirah Arab inilah yang ada hubungan, yang ada connection, yang ada keterkaitan dengan kisah Nabi dan Rasul malam ini, iaitu Nabi Allah Hud alaihi salam. Hubungan ini dari sudut nama tempat Ahqaf tadi adalah suatu kawasan lembah yang pernah didiami oleh umat Nabi Hud yang dinamakan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai kaum Ad. Baik, sebenarnya bangsa-bangsa inilah yang dikatakan sebagai bangsa-bangsa Arab kuno. Di kawasan-kawasan inilah lahirnya bangsa-bangsa Arab kuno. Dan kita perlu mengetahui suatu benda, bahawa bangsa Arab ini terhasil daripada bangsa Semit. Bangsa Semit ini sebagai sebutan. Sebenarnya kalimah ataupun perkataan Semit itu berasal daripada nama anak Nabi Nuh, iaitu Sam tadi. Kalimah Semit ni berasal daripada nama Sam yang banyak menghasilkan keturunan-keturunan dan jalur-jalur daripada keturunan bangsa Arab. Contoh, selepas berlaku banjir besar Nabi Allah Nuh alaihi salam, dan bila sampai dan tiba waktunya pendaratan kapal ataupun bahtera Nabi Nuh, keluarlah bahtera. Daripada bahtera tersebut Nabi Nuh dan anak-anak beliau serta pengikut-pengikutnya yang dikatakan dalam riwayat lebih kurang berjumlah 80 orang. Dan mereka mula mencari dan membina penempatan-penempatan baru. Dan Nabi Nuh alaihi salam telah menggariskan di kalangan anak-anaknya, keturunan ni harus dan perlu bergerak ke arah mana, yang kumpulan ni harus dan perlu bergerak ke arah mana, yang mana anak ni atau keturunan ni harus dan perlu bergerak ke arah mana. Jadi kebanyakan keturunan-keturunan daripada keturunan Sam ini
mereka banyak mendirikan penempatan-penempatan kota-kota dan bangunan yang dahulu kalau mengikut sejarah kita namakan sebagai tamadun Mesopotamia. Ini awal bibit-bibit ketamadunan pertama yang direkodkan oleh sejarah selepas berlakunya peristiwa banjir besar Nabi Allah Nuh alaihi salam. Jadi daripada anak-anak Sam ini lahirnya contoh bangsa Babylon, bangsa Assyria yang banyak penempatan mereka ini di kawasan negara Iraq sekarang. Babylon, Assyria banyak menempatkan diri mereka di kawasan Iraq sekarang. Contoh bangsa Aram. Bangsa Aram banyak terdapat di kawasan wilayah Syam. Bangsa Aram banyak terdapat dalam wilayah negara Syam. Kemudian bangsa Ibir ataupun di kemudian hari kita sebut Ibrani. Dia berasal daripada kawasan wilayah Kan'an ataupun hari ini kita sebut sebagai Palestin. Ada juga bangsa Fonisia yang berasal daripada persisiran pantai Syam yang berhadapan dengan negara Lubnan. Adanya bangsa Fonisia. Begitu juga bangsa Habsyi daripada negara Abyssinia. Dulu nama dia Abyssinia, kemudian dulu nama dia Habsyah, hari ini nama dia Utopia, yang terkenal dengan sebutan negara siapa hak tolong Nabi dulu, hak melindungi sahabat-sahabat Nabi, 2 kali hijrah ke sana, Raja An-Najasyi. Begitu juga kemudian lahirnya bangsa-bangsa Arab di kepulauan Arab yang kita namakan sebagai Jazirah Al-Arabiyah yang kita kemukakan pada awal tadi. Baik, bila sebut keturunan bangsa Arab, malam ni saya akan cuba kupas walaupun mungkin dalam bentuk dan keadaan yang lebih terhad. Sebenarnya bangsa-bangsa Arab yang paling tua, bangsa-bangsa Arab yang paling kuno dulu terbahagi kepada 3 kumpulan, terbahagi kepada 3 kategori. Yang pertama disebut sebagai Arab Al-Araba, Arab Al-Araba. Yang kedua disebut sebagai Arab Al-Aribah, Arab Al-Aribah. Manakala yang terakhir dan ketiga disebut sebagai nama Arab Al-Musta'rabah. Pertama Al-Arabah, yang kedua Al-Aribah, yang ketiga Al-Musta'rabah. Baik, kita akan cuba hurai satu demi satu walaupun dalam ruang lingkup yang lebih terhad. Pertama, Arab yang paling kuno dan paling tua yang direkodkan dalam fakta-fakta sejarah ialah Arab Al-Arabah. Selain daripada nama ni, kalau di antara hadirin hadirat muslimin muslimat saudara-saudari bertemu dalam mana-mana kitab, bertemu dalam mana-mana buku, bertemu mana-mana penulisan jurnal, artikel dan sebagainya dengan satu nama lain iaitu Arab Al-Ba'idah. Ustaz cerita semalam Aribah, Musta'rabah, tiba-tiba jumpa dalam penulisan ni Arab Al-Ba'idah. Arab Al-Ba'idah merupakan nama lain bagi Arab yang pertama Al-Arabah ni. Ba'idah bermaksud jauh, kerana kumpulan ini adalah kumpulan yang telah pupus, kumpulan yang sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di bawahnya 2 kaum terbesar. Pertama, Nabi hak kita nak cerita malam ni, kaum Ad yang pertama dah dihapuskan oleh Allah, dihancurkan, dibinasakan, dimusnahkan oleh Allah menerusi bala yang diturunkan kepada mereka akibat pengingkaran dan penentangan terhadap dakwah Nabi Allah Hud alaihi salam. Anak beranak dia, adik-beradik dia ialah kaum Samud, kaum nabinya Saleh alaihi salam. Juga dua-dua kaum ni adalah kaum terbesar daripada Arab Al-Arabah. Walaupun demikian, sebenarnya kategori ini mengandungi 9 kumpulan. Yang pertama nama dia Ad, ada keterkaitan dengan Nabi Nuh malam ni. Yang kedua nama dia Samud,
yang Allah cerita dalam Quran ada hubungan, ada connection, ada keterkaitan dengan Nabi Allah Saleh alaihi salam. Yang ketiga, nama dia ialah Amim. Yang ketiga, nama dia Amim. Yang keempat, nama dia Amil. Tadi Amim, yang ni Amil. Yang kelima, nama dia Tosam. Yang keenam, nama dia Jadis. Yang ketujuh, nama dia Imlik. Yang ke-8 nama dia Jurhum Ula, dan yang ke-9 ialah Wabar. Jadi kita ada Ad, kita ada Samud, kita ada Amim, kita ada Amil, kita ada Tosam, kita ada Jadis, kita ada Imlik, kita ada Jurhum Ula, kita ada Wabar. Jadi inilah 9 kelompok bani ataupun bangsa daripada Arab pertama, Arab kuno yang dinamakan Arab Al-Arabah ataupun Arab Al-Ba'idah. Baik, mereka pada awalnya menempatkan diri mereka di kawasan Babylon, di kawasan ketamadunan Sumeria. Tetapi di kemudian hari, yang ini mungkin adanya perselisihan faham. Banyak rekod-rekod yang dicatatkan tetapi hilang daripada kita sampai hari ini. Mereka banyak mendapat desakan daripada keturunan Nuh yang lain, iaitu keturunan Ham. Seolah-olah mereka dapat desakan, mungkin berlaku kesilap fahaman di antara Sam dengan Ham. Jadi atas desakan Ham, mereka mula menukar tempat mereka. Yang dulu mereka banyak mendiami kawasan-kawasan Mesopotamia, Sumeria, Assyria, Babylon. Akhirnya mereka berpindah ke arah selatan Jazirah Arabia. Jadi inilah kumpulan yang besar-besar mula melakukan penghijrahan. Dan akhirnya mereka menempatkan diri mereka di kawasan selatan Jazirah Arabia, yang kita namakan Hijaz, yang kita namakan Yaman, yang kita namakan Oman ataupun Ahqaf tadi, dalam 8 jenis tadi. Baik, kembali. Satu kelebihan yang Allah bagi kepada kaum Ad ialah Allah bagi tubuh mereka ni sedap-sedap. Allah bagi tubuh mereka ni besar-besar. Allah bagi tubuh mereka ni tough. Allah bagi mereka kekuatan. Allah bagi mereka perawakan. Allah bagi mereka perwatakan yang jauh lebih baik, jauh lebih menarik daripada umat sebelum ni, iaitu umat Nabi Allah Nuh alaihi salam. Bagaimana kita boleh ambil maklumat dan informasi ini? Kita boleh rujuk dalam surah Al-A'raf ayat 69. Rujuk surah Al-A'raf ayat 69. Di pertengahan ayat 69 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wazkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuhin wa zadakum fil khalqi bastatan fazkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Dalam surah Al-A'raf ayat 69, bukan ayat pertama daripada 69, ambil hak tengah tu bermula dengan wazkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh. Dan ingatlah ketika mana ja'alakum, kami menjadikan kamu khulafa, iaitu khalifah-khalifah, penguasa-penguasa ataupun pengganti-pengganti min ba'di qaumi Nuhin, selepas daripada kaum Nabi Allah Nuh alaihi salam. Tang mana kita nak tahu mereka lebih hebat, mereka lebih besar, mereka lebih tough, mereka lebih menarik perawakan dan perwatakan dia? Pada ayat yang seterusnya, wazadakum fil khalqi bastatan, sesungguhnya Allah menambahkan kelebihan ke atas kamu fil khalqi, dari sudut kejadiannya, dari sudut kekuatannya, bastatan, perawakannya menarik, perwatakannya menarik. Ini menunjukkan kepada kita ada kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Nabi Hud, iaitu Ad,
berbanding dengan kaum sebelum ini, iaitu kaum Nabi Nuh alaihi salam, dari sudut kekuatan, perwatakan dan perawakan mereka. Fazkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Maka ingatlah bahawa nikmat-nikmat ini yang diberi dan dianugerahkan oleh Allah kepada kamu, la'allakum tuflihun. Moga-moga kamu menjadi manusia-manusia yang berjaya ataupun manusia-manusia yang mendapat keberuntungan. Jadi inilah maklumat, inilah informasi. Bagaimana kumpulan ini dahulu adalah kumpulan yang besar-besar. Sebab itulah mereka sinonim sebagai pembina kota-kota, sebagai pembina benteng-benteng, sebagai pembina perindustrian-perindustrian, sebagai pembina irrigation. Tahu tak irrigation tu apa? Irrigation tu sumber saliran air. Maksudnya mereka dah ada satu sistem saliran perparitan yang mereka ambil sumber daripada sungai mungkin, tasik mungkin, mereka buat satu sistem perparitan untuk menyalirkan sumber air ini kepada hasil-hasil tanaman dan pertanian mereka. Maksudnya mereka dah sampai satu tahap kemajuan yang belum pernah dicapai dan belum pernah dirasai oleh mana-mana negeri sebelum ini. Baik, di kemudian hari akhirnya kumpulan-kumpulan yang besar ini yang Allah catat, yang Allah rekod pada kita, cuma ada 2 daripada 9. Kita sebut tadi, yang pertama kaum Ad, yang kedua kaum Samud. Manakala daripada Amin sampai Wabar tu kita hanya dapat sedikit information. Tak ada dalam Quran kecuali melalui buku-buku, kitab-kitab dan fakta-fakta sejarah. Tetapi dia punya maklumat amat-amatlah sedikit dan amat-amatlah terhad. Akhirnya di kemudian hari mereka dikalahkan oleh kaum Arab yang kedua. Kaum-kaum Arab Al-Arabah, hak sisa-sisa penghujung ni di kemudian hari dikalahkan oleh kaum Arab yang kedua, iaitu kaum Arab Al-Aribah ataupun kita panggil Arab daripada bangsa yang seterusnya, bangsa yang kedua. Jadi kaum Ad tu adalah kaum Ad yang pertama. Kaum Ad pertama itulah yang diceritakan dalam Quran, yang dihancurkan, dimusnahkan dan dibalakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Baik, Arab mana yang mengalahkan mereka? Iaitu satu bangsa Arab daripada keturunan, nama apa agak-agak? Ya'rib bin Qahtan. Arab kedua ni nama dia Ya'rib bin Qahtan. Jadi lepas kekalahan ni, hilanglah keturunan-keturunan, habislah saki-baki keturunan Arab yang pertama tadi. Yang inilah dinamakan sebagai Arab Al-Baqiyah. Arab Al-Baqiyah ni bukan merujuk kepada Arab yang pertama. Arab Al-Baqiyah yang berbaki, yang tersisa, Arab yang kedua dan Arab yang ketiga. Kalau hari ini masih ada orang-orang Arab, maksudnya jalur salasilah sanad keturunan mereka hanya sampai kepada Arab Al-Aribah dan Arab Musta'rabah. Tak ada dah Arab-Arab hak kita panggil Al-Arabah tadi. Semuanya dah dilupuskan, dimusnahkan oleh Allah dan dikalahkan oleh Arab-Arab yang kedua tadi. Baik, Arab Al-Aribah didefinisikan sebagai bangsa Arab yang kedua daripada keturunan Jurhum bin Qahtan. Ustaz, hak mana satu ni? Tadi kata hak peralah yang pertama Ya'rib bin Qahtan. Tiba-tiba keluar nama Jurhum bin Qahtan. Jurhum bin Qahtan ini putera Abir ataupun Aibar.
setengah riwayat kata, ada seorang ahli sejarah kata Abir atau Aibar ni nama lain bagi nama Nabi Allah Hud alaihi salam. Seorang saja, orang lain tak kata. Dia berpendapat, dia berpandangan Abir ataupun Aibar ni nama lain bagi Nabi Allah Hud. Mereka banyak mendiami kawasan Hijaz. Bila sebut Hijaz, Mekah termasuk dalam Hijaz, Madinah termasuk dalam Hijaz. Yang sebenarnya Arab-Arab ni lah di kemudian hari dinamakan Arab Al-Yamaniyah. Pasal apa mereka dipanggil Arab Al-Yamaniyah? Kerana tempat tumpah darah mereka ialah kawasan negara Yaman. Sebab mereka duduk di mana? Mereka duduk kawasan Ahqaf, mereka duduk kawasan Yamamah, mereka duduk kawasan Yaman tadi. Di kemudian hari Arab kedua ni dipanggil Arab Al-Yamaniyah. Bagaimana tadi tentang Ya'rib bin Qahtan dengan Jurhum bin Qahtan? Asalnya dikalahkan oleh Ya'rib bin Qahtan. Cerita macam ni. Ni baru cerita hak betul, hak sebenar. Sebenarnya Arab Al-Aribah ini keturunan mereka bermula daripada seseorang yang bernama Sabak. Sabak ni bukan nama betul. Sabak ni ialah nama gelaran, nama sandaran. Nama betul bagi Sabak ialah Abdus Syamsin bin Yasjub bin Ya'rib bin Qahtan. Abdus Syamsin bin Yasjub bin Ya'rib bin Qahtan. Tu nama sebenar bagi orang hak sandang gelaran Sabak tadi. Kenapa dinamakan Sabak, dinisbahkan kepada Abdul Syamsin? Kerana kumpulan ni kumpulan yang gemar dan suka berperang dengan bangsa-bangsa lain. Walaupun mereka ni suka dan gemar berperang, mereka sentiasa peratusan besar mendapat kemenangan dalam setiap peperangan. Dan setiap kemenangan tu pula berhasil merampas banyak barang-barang dan harta-harta rampasan daripada pihak lawan. Sebab itulah Abdul Syamsin digelar sebagai Sabak. Sabak ni pula ada beberapa orang anak. Antara anak-anak dia ialah Himyar. Antara anak-anak dia ialah Kuhlan. Bila sebut nama Himyar, kita ada satu kerajaan di Yaman dulu, kerajaan Himyar. Belajar pendidikan Islam tingkatan 4, siapa ingat? Kita belajar tentang kerajaan Himyar dan kerajaan Ghassaniyah. Baik, Kuhlan. Walaupun demikian, dia ada dua anak ni, Sabak tadi, Himyar dengan Kuhlan, tetapi kebanyakan sebahagian besar kabilah yang berada di seluruh Yaman pada waktu tersebut bernaung pada sebuah kerajaan besar yang bernama At-Tababi'ah. Kerajaan besar nama At-Tababi'ah. Semua kabilah yang duduk di Yaman bernaung bawah kerajaan ini. Siapa At-Tababi'ah? At-Tababi'ah adik-beradik Himyar, At-Tababi'ah adik-beradik Kuhlan. Dia juga salah seorang anak Sabak tadi. Jadi di kemudian hari At-Tababi'ah inilah yang kemudian melahirkan keturunan mana? Keturunan Ya'rib bin Qahtan berperang dengan hak kata Arab Al-Ula tadi, Arab Al-Arabah, mereka menang. Jadi mereka menempatkan diri mereka di seluruh kawasan Hijaz dan selatan Jazirah Arabiah pada waktu tersebut. Di kemudian hari, ni cerita ni lah. Di kemudian hari, hak tadi dikalahkan kaum Ad yang pertama. Betul. Kaum Ad yang pertama, hak tersisa hujung tu dikalahkan oleh Ya'rib bin Qahtan. Jadi Ya'rib bin Qahtan bangsa Arab yang kedua. Di kemudian hari, keturunan-keturunan yang masih tersisa daripada kaum Ad itu, nama dia kaum Amalikah. Kaum Ad kalah. Hak menang Ya'rib bin Qahtan. Di kemudian hari, sisa-sisa Ad hak kalah membentuk satu kerajaan yang besar nama Amalikah. Amalikah lawan Ya'rib bin Qahtan, Ya'rib bin Qahtan kalah. Ya'rib bin Qahtan kalah, naik kerajaan Amalikah, mengembalikan semula kerajaan Ad yang lama, walaupun bukan Ad dulu, Ad yang masih tersisa. Lepas tu tak puas hati,
Ya'ri bin Qahtan ini ada lagi 3 beradik. Ni nak start hak kita sebut tadi. Antara adik-adik Ya'ri bin Qahtan ialah Jurhum bin Qahtan. Ingat nama hak kita sebut depan tadi. Jurhum bin Qahtan. Yang kedua Ad bin Qahtan. Yang ketiga ialah Oman bin Qahtan. Ada Jurhum bin Qahtan, ada Ad bin Qahtan, ada Oman bin Qahtan. Bila 3 beradik menang menentang Amalikah, kaum Ad yang kedua yang masih tersisa, jadi Jurhum ambil bahagian Hijaz. Sebab itulah kita kata tadi keturunan Arab yang kedua punca dia daripada Jurhum, walaupun awal kita sebut Ya'ri bin Qahtan. Yang Ad bin Qahtan ambil satu daerah, satu wilayah, nama dia Asyah ataupun disebut Asyih dengan baris bawah. Asyah ataupun Asyih. Manakala Oman bin Qahtan ambil sebenar nama dia itulah, ambil wilayah Oman. Setakat ni pening ke tak pening? Pening sikit-sikit tak apalah, nak suruh nampak dulu. Nak suruh nampak. Jadi keluarlah 3 ni. Jadi hak tujuan kitanya nak ambil Jurhum bin Qahtan. Inilah pemula kepada bangsa Arab yang kedua, dinamakan Arab Al-Aribah. Tetapi sebelum tu suka diperingatkan, kawasan ni di kemudian hari masuk keturunan Nabi Allah Ibrahim kan, menerusi anak dia Nabi Ismail. Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail bukan Arab yang asli. Sebab Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail berasal daripada bumi Babylon, Faddam Aram, di Iraq. Mereka melakukan penghijrahan. Selepas Namrus bakar Nabi Ibrahim tu, Nabi Ibrahim keluar, bawa isteri dia Sarah, bawa anak saudara dia Nabi Lut. Jadi Nabi Lut tu anak saudara Nabi Ibrahim, Lut bin Haran. Haran tu adik-beradik Nabi Ibrahim, pak kepada Lut. Jadi mereka berjalan ke arah Syria, ke arah Lebanon, masuk kepada bawah Kanaan tu, Palestin, Israel sekarang. Mereka masuk kawasan Mesir. Jadi kisah Maharaja Mesir rampas Sarah tu nak bagi kita nak jadi adanya Hajar tu. Jadi mereka kemudian Allah tempatkan Nabi Ibrahim, isteri dia di bumi Mekah dengan anak dia Ismail waktu kecil tu. Jadi inilah perpindahan kemasukan Ibrahim dan Ismail. Jadi hak hujung sisa-sisa tadi, hak 9 depan tadi ada satu nama nombor 8 Jurhum Ula. Sebelum wabar tu ada Jurhum Ula. Jadi sisa-sisa terakhir Jurhum Ula yang ada itulah dikatakan dalam satu riwayat Nabi Allah Ismail dulu belajar bahasa Arab yang asli dengan keturunan-keturunan yang tersisa dari Jurhum Ula itulah. Okey, faham? Satu riwayat sebut Nabi Ismail pernah belajar dengan sisa-sisa terakhir keturunan Jurhum Ula yang pertama. Sekarang kita nak pi kepada Arab yang ketiga. Arab yang ketiga disebut Arab Al-Musta'rabah. Arab Musta'rabah ni bukan betul-betul Arab. Maksudnya dia ni Arab yang diterapkan, Arab yang dijadikan, Arab yang diasimilasikan. Kita nak kata apa? Macam kita ni duduk di Malaysia, orang Melayu dah. Tiba-tiba mari satu bangsa lain pendatang, dia pun rupa lebih kurang kita, duk cakap bahasa Melayu, akhirnya kita pun panggil dia Melayu juga, padahal bukan Melayu. Nak bagi senang nampak lagu tu lah. Maksudnya dia ni dimelayukan, dijadikan Melayu, bukan hak betul-betul pure Melayu. Jadi contoh macam Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tu Arab Musta'rabah, yang mereka ni datang kemudian daripada Arab yang tertua dan Arab yang kedua tadi. Jadi dinamakan Arab ini sebagai Arab apa? Arab Al-Ismailiyah, daripada keturunan Nabi Allah Ismail, yang di bawahnya kemudian lahirnya Adnan. Adnan ni siapa? Kalau kita tengok salasilah Nabi Muhammad naik, kita akan bertemu dengan satu nama Adnan. Kan kita selalu duk bernasyid dah, Salla alaika Allahu ya Adnani. Adnan tu lah tu.
Adnan tok Nabi, anak-anak keturunan Nabi Allah Ismail dulu. Jadi waktu Nabi Ibrahim ni tengok anak dia Ismail dah mula membesar, Nabi Ibrahim mengahwinkan anak dia Nabi Ismail ni dengan seorang perempuan, anak kepada Mudah. Mudah ni bapa mertua Nabi Ismail daripada suku Jurhum. Bukan Jurhum ula, Jurhum yang terkemudian. Nama isteri Nabi Allah Ismail Al-Halah. Halah binti Al-Haris bin Amru Al-Jurhumi. Halah binti Haris bin Amir Al-Jurhumi. Jurhum ni bermaksud dinisbahkan dia di kalangan bangsa-bangsa Jurhum. Jadi dulu dia belajar bahasa Arab dengan Jurhum ula, sekarang isteri dia pun Jurhum yang kemudian, Jurhum yang seterusnya. Jadilah bangsa ini dianggap sebagai bangsa Arab musta'rabah. Jadi keturunan inilah yang melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kita tengok dah kedatangan kawasan-kawasan Jazirah Arab ni, terutamanya Nabi Hud alaihi salam di kawasan yang bernama Al-Ahqaf. Kalau Nabi Saleh tu ada juga Al-Quran rakam tempat dia Al-Hijr. Kan dalam Quran ada surah Al-Ahqaf, tempat Nabi Hud dengan kaum dia Ad. Dalam Quran juga ada satu surah nama Al-Hijr. Alif Lam Ha Jim Ra tu. Tu tempat Nabi Allah Saleh. Selain Al-Hijr, dia dinamakan Wadi Al-Qura. Wadi Al-Qura. Okey. Habis tentang sejarah, kita nak masuk cerita Nabi Nuh, Nabi Hud. 88 boleh pergi lagi tak? 88 boleh pergi lagi. Boleh pergi. Okey, kita pergi. Dalam Al-Quran, Allah menyebut nama Nabi Allah Hud 7 kali. Buka selak belik Al-Quran, Allah sebut nama Nabi Allah Hud 7 kali dengan nama Hud. Tetapi kisah-kisah yang berkaitan Nabi Allah Hud dengan kaum dia banyak bertebaran. Contoh, dalam surah Hud sendiri ada kisah dia dalam ayat 50 ada, ayat 53 ada, ayat 58 ada, ayat 60 ada, ayat 89 ada. Semua ayat tadi baik 50, 53, 58, 60, 89 rujuk surah Hud. Dalam surah Asy-Syu'ara ada kisah dia dalam ayat 124. Dalam surah Al-Ahqaf ada ayat dia 21, 22, 23, 24, 25. Dalam surah Al-A'raf ada ayat 65, 66, 67, 68, 69. Bahkan kisah tentang azab yang diterima oleh kaum Ad, kaum Nabi Hud ni juga ada dalam surah As-Fussilat ayat 16. Baik. Sekarang kita pergi kepada salah satu paksi paling besar yang Allah rakam dalam Al-Quran dalam surah Al-Ahqaf. Al-Ahqaf tempat kaum Nabi Allah Hud, kaum Ad. Dalam ayat 21, 22 dan 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wazkur akha Adin iz anzara qaumahu bil ahqaf wa qad khalatin nuzuri min baini yadayhi wa min khalfihi. Baik, kita berhenti dulu setakat tu, tak habis lagi ayat 21. Kita tengok terjemahan dan makna-makna dia. Wazkur akha Adin, dan ingatlah tentang kisah